Assalamualaikum. Okey, kita teruskan chapter 10 sebab untuk silibus ni saya akan habiskan chapter 10 dan chapter 12 kalau dalam LMS tu ada chapter 11 dan 13, saya harap you all boleh baca sendirilah sebab saya jarang masukkan dalam exam. Okey, so chapter 10 adalah berkenaan dengan generating alternative strategies through the use of portfolio model. Okey, so dalam topik ni apa yang penting ialah awak faham tentang BCG metric. Soalan ni confirm keluar. Biasanya dia lebih kepada application. Okey, kita akan belajar apa itu BCG metric. Okey, BCG ni stand for Boston Consulting Group, BCG. Okay, it's also known as BCG growth share metric because of the two dimension selected to be used in its analysis. Ada dua dimension. Nanti kita akan tengok dia ada paksi X dan juga paksi Y. Okay, select the most important external and internal factors. Okay, external factors normally it include industry attractiveness, growth rate of the said industry. Okay, so internal ni dalaman, dia melibatkan competitive advantage, relative market share as preferred. Okay, ni yang saya katakan ada two dimension, iaitu nampak yang menegak ialah market growth rate, yang melintang adalah relative market share. Okay, dalam BCG metric ada 4 quadrant. Ni kita panggil dia quadrant metric. Ada 4 bahagian. Tolong hafalkan. Bahagian pertama kita panggil dia star. Bahagian kedua question metric. Bahagian ketiga cash cow. Bahagian keempat adalah dog. Okay, dalam exam tak payah lukis-lukis pun, just tuliskan saja, saya faham. Okay, macam mana kita nak baca? Cuba tengok dekat star. Semua tengok kat star. Kat star ni dia ada letak high. High apa? Macam ni kita nak baca. Star ni adalah high market growth rate. Okay, kemudian relative market share bahagian bawah tu pun dia dekat bahagian high. Nampak? Kalau minta maaf tangan saya. Okay, so saya ulang balik. Star ni high market growth rate and high relative market share. Okay, kita tengok question mark pula. Question mark dia terletak dekat bahagian high market growth rate tapi dia low relative market share. Cash cow pula dia low market growth rate tapi dia high market share. Nampak? Dekat dog pula dia dah low market growth rate dan juga low relative market share. Macam tu kita nak baca. Okay, so contoh star ni ialah earning dia high, stable, growing dan sebagainya lah. Nanti kita akan lagi explain lagi detail. Okay, kenapa kita kena tahu BCG metric? Katakanlah awak adalah pengurus di sebuah kilang. Kilang awak ni ada produce banyak produk. Jadi, awak sebagai seorang pengurus, awak kena tahu produk-produk awak ni perlu diletakkan di kategori yang bagaimana. Di manakah kedudukan produk tersebut? Kenapa awak kena positionkan produk-produk ni? Supaya awak tahu apa strategi yang perlu digunakan untuk meningkatkan market, meningkatkan jualan produk-produk tersebut. Sebab setiap star, question mark, cash flow, dog ni, setiap daripada kuadran ni ada strategi yang tersendiri. Okay, kita next. Okay, ni yang tadilah X axis dengan Y axis ni. Okay, so 2 times 2 metric and the 4 quadrant. Okay, sekarang kita tengok sini. The midpoint of the Y axis. Y tu menegak, iaitu market growth rate tadi. The growth rate dimension, okay, to differentiate those that are experiencing a high or low growth rate need to be rationally derived. A riskless rate would be, riskless ni maksudnya yang kurang risiko, would be at the government bond rate, bank basic lending rate. Ini benda-benda yang kurang risiko. Okay,
bank fixed deposit rate dan sebagainya lah. Bermaksud kalau produk tersebut berada dekat kedudukan low growth rate, so mungkin strategi yang perlu diambil, mungkin awak perlu buat pinjaman yang mana memerlukan basic lending rate yang rendah. Sebab dia dekat sinilah risk less rate. Ini tak boleh tahu. Ni yang saya kata tadi. Ada 4 quadrant tadi. Okay, question mark contoh. Bacaan dia macam mana? Low relative market share and high growth rate. Star, tengok dekat mana high relative market share dan juga high growth rate. Boleh je kalau awak nak kata growth rate dulu pun boleh, market share dulu pun boleh. Contoh macam question mark ni, awak nak kata high growth rate and low relative market share pun boleh. Jawapan dia sama je. Okay. Dan dalam banyak-banyak kuadran ni, yang paling berisiko adalah dog. Kalau produk itu berada di dalam kategori dog, bermaksud awak kena buat drastic strategi. Dan most probably produk tersebut perlu dilupuskan supaya awak tak menanggung lebih banyak kerugian. Itu maksud dia. Okay, kita kat sini. Apa strategi dia? Okay, question mark. Dia start dengan question mark kat sini. Okay, question mark saya ulang balik tadi. Mana tadi dia punya ni? Okay, question mark. Sekejap ya, ada iklan kat sini Facebook. Okay, question mark. Dia high market growth and low market share. Okay, so dekat sini dia kata earning low, unstable, tapi dia boleh growing. Cash flow dia negatif. Strategi dia analyze to determine whether business can be grown into the star or will generated into the dog. Maksudnya produk ni wujud, okay, dia boleh dikatakan dia growing, tapi dia menjadi tanda tanya star tu, sebab dia kata star tu ada question mark. Sama ada produk ni boleh pergi kepada star, maksudnya lagi high, dia lebih stable, ataupun kalau promosi tak berapa bagus, kalau tak ada product development, produk tu boleh pergi kepada dog. Sebab dog ni memang kan tadi saya cakap problem, yang paling problem lah, kita kena buang produk tersebut. Okay, kita kat sini strategi dia. Apa strategi dia? Need to increase the market share and therefore do aggressive marketing. Kena buat aggressive marketing. Sebab produk ni kita tertanya-tanya sama ada dia ni memang layak untuk pergi ke arah star ataupun pergi ke arah dog. Kemudian kita ada sell effort. Kita ada buat promotion, expansion, kembangkan lagi. Kalau ada satu kita panggil satu cawangan, kembangkan lagi kepada beberapa cawangan, ataupun kalau ada satu ejen, kembangkan lagi kepada ejen and dropship contoh. And even product development, so as to move the portfolio towards the left of the chart. Kena pastikan dia left maksudnya dia nak pergi kepada star. Itu adalah question mark. So dalam exam, inilah antara part yang paling penting. Slide ni yang paling penting, sebab awak nak kena tahu apa strategi yang perlu dibuat. Okay, yang kedua adalah star, bintang tadi. Kan star kan menyinar. So star ni yang kita tahu tadi, dia terlampau stable, dia high growth rate, high market share. Okay, so apa strategi untuk star? Maintain the high market share by expansion, product development. Okay, buat product development. Kalau packaging dia tak berapa nak cantik, kali ni kita buat packaging lagi menarik. Add value to the product. Okay, continue marketing effort to meet the high growth rate. So star ni kita bertahan, tapi dalam kita bertahan tu kita kena pastikan product development tu kita buat add value to the product juga. Okay, kemudian cash cow. Cash cow ni tadi apa? Cash cow dia low market growth and low market growth and high market share. Okay, so strategi dia sustain the market share. Okay, market share maksudnya, awak tahu tak maksud market share tu apa?
Katakanlah dalam satu kawasan, contoh saya jual apa sekarang yang famous saya jual Korean bun tu, apa, garlic bun. Contoh, dekat kawasan Kuala Kangsar ni saya memegang market share katakanlah 80%. Sebab tak ada orang jual lagi. Contoh, tak ada orang jual lagi. So saya memegang market share 80%. So mungkin Ali dia baru nak muncul, dia baru nak buat promotion kat Kuala Kangsar ni, dia hanya memegang 20%. Itu maksud dia market share. Jadi cash cow ni kita dia punya strategi sustain the market share sebab dia dah dapat high market share dah. Okay? Dan dia kena buat product development. Concentric diversification. Ingat lagi tak concentric diversification? Sebelum ni saya dah ajarkan concentric diversification, conglomerate diversification. Okey, saya recall balik. Concentric diversification bermaksud awak membuat kepelbagaian produk dalam line yang sama. Contoh, kalau awak membuat produk makanan, awak kena buat awak kena produce produk makanan juga. Katakanlah selama ni awak buat sos cili. Mungkin kali ni awak buat sos tiram. Mungkin awak buat cube ayam jenama awak. Mungkin awak buat sebut roti. Mungkin awak buat bihun jenama awak. So maksudnya dalam line makanan. Itu dinamakan concentric diversification. Pelbagaikan produk. Contoh lain apa? Susu Enlin, kan? Susu sama ni susu dia buat dalam bentuk dia jual susu lah. Tapi sekarang ni dia buat dalam bentuk packaging. Kemudian dia tambah pula perisa-perisa. Ada perisa cappuccino, sachet, dia buat dalam bentuk sachet pula. Kemudian dia juga buat mungkin dia boleh lepas ni dia boleh buat tepung pula jenama Enlin. Manalah tahu kan, itu dinamakan concentric diversification. So when your product fall into the cash cow quadrant, then this is the strategies that you need to focus, that you need to emphasize to boost your sales. Okay, and integration to cut cost, promotion for loyalty purposes. Mungkin boleh buat promotion. Siapa yang customer yang sentiasa beli dekat awak, katakanlah dia dah beli 2 pembelian, kali ketiga awak bagi diskaun. Itu dinamakan loyal promotion for loyalty. Okay, last sekali adalah DOC. DOC is the conglomerate diversification. Ingat, conglomerate dalam 2 sektor yang berbeza. Okay, 2 sektor yang berbeza. Contoh, kalau selama ni awak fokus makanan, kali ni awak kena fokus sektor lain. Mungkin sektor pembinaan atau mungkin sektor digital. Contoh. Sebab kalau makanan ni makin lama makin down dia punya sales, at least awak ada backup. Itu maksud dia conglomerate diversification. To get out of the industry, diverse, selective liquidation and sell-off and liquidation. So this is the 4 quadrant strategies that you need to emphasize in order to boost the market. Okay, so normally soalan saya akan bagi dalam bentuk situasi, and then you kena relate produk tu berada dalam kuadran yang mana, then you need to suggest the strategies that strategis yang boleh membantu untuk meningkatkan production. Okey. Ini contoh macam produk Nestle. Okey, cuba tengok. Dia start dengan question mark. Okey. Jadi question mark tadi dia high market growth and low market share. So contoh. Maksudnya dia sama ada dia terus jatuh pergi kepada DOC ataupun dia akan pergi kepada star. Contoh macam Smarties. Smarties ni kalau kita lihat sekarang dia lebih kepada star. Tapi Nescafe apa ni? Dos Gusto. Kita tak pernah dengar kan? So dia pergi kepada DOC. Samalah. Kalau star tu lebih kepada produk-produk Nescafe. Cash cow ni contoh dia KitKat. Macam tu lah.
Dan last sekali adalah dot Milky Bar. Kita jarang dengarkan Milky Bar. So dia sampai satu tahap dia akan terus tak adalah dekat pasaran. Okay, next. Ini contoh lain. BCG metric for KFC. Tengok dekat star kita ada Zinger Burger. Question mark ni, ini yang Twister. Okay. Kemudian cash cow kita ada Rice Spice. Dot ni dot ni kita dah tak dengar dah sebab produk ni tak laku. So daripada dia terus menanggung kerugian, better dia terus buang daripada produk dia. Okey. So faham tak maksud dia? Kenapa kita perlukan BCG metric? Okey, saya ulang. Contoh lain macam kat USAS lah, kita apply kan dekat USAS. Okey, kat USAS ni ada banyak produk kan. Produk kita apa adalah program. So mungkin kalau kita nak buat strategi, nak buat marketing strategi, kita kena letak, katakanlah dekat fakulti pengurusan. So kita kena letak setiap program tu berada dalam kategori yang mana. Contoh lain, macam-macam lah produk. Sebab biasanya bila awak dah bekerja dekat sesebuah organisasi, bos akan minta idea. Katakanlah bos akan minta apakah cara kita nak, macam bagaimana cara kita nak meningkatkan jualan. So sebelum awak nak bagi strategi, awak kena masukkan dulu kategori mana, barulah awak boleh tahu apakah strategi yang sepatutnya. Okey, selain BCG metric, kita ada General Electric model atau kita panggil GE model. GE model ni dia lebih kurang sama. Okey, kalau kita kat sini, McKinsey and Company analyze GE's portfolio, develop a 9-cell metric. Tadi ada 4, ini ada 9 pula. So later known as GE McKinsey metric, use 2 dimension, which is industry attractiveness and business unit strength. Tadi 2x2 matrix cell, tapi ini 3x3 matrix cell. See? Lagi banyak. Itu sebab yang GE metric ni dia tak berapa nak familiar. Biasanya kita akan fokus kepada BCG metric sahaja, tapi dia lebih kurang sama lah. So kalau produk tu berada dekat kategori invest, growth, then ada strategi yang berbeza. Kalau dia berada dekat bahagian harvest ataupun sell. Harvest ataupun sell ni, 3 benda ni, ini dalam kategori dog tadi. Okay, whole dalam kategori cash cow. Contoh dia macam ni lah. McDonald kan, dia nak tengok. Tapi yang ini bukan dia letak produk, tapi dia terus letak strategi. Okay. Yang risau GE metric, GE model saya jarang keluarkan. Tapi for the sake of to fulfill the syllabus, then nak tak nak kita kena go through sajalah. Okay, ini saya jarang keluarkan lah. Okay, so yang ni pula ini lebih kepada industry attractiveness. Tadi ada 2 jenis kan, industry attractiveness dengan business unit strength. Okay, so industry attractiveness, faktor related dia adalah market and sales, demand trend and volume, competitor strength, dia competitiveness, and other environmental factor related to the portfolio. Ni benda panjang sikit lah, just go through saja. Okay, ni takkan keluar lah. Komponen-komponen dia, market growth, industry profitability, demand viability, ni semualah. Global opportunities, industry recovery, macro environmental factors, pest. Yang ni untuk business strength pula, business unit strength pula lebih kepada market share. Market share ni consists of distribution channel access, brand equity, product capacity, okay, market relative profit margin, product efficiency. Ni macam ni. Dia ada pengiraan dia lah. Okay, ni ada juga yang melukis begini. Okay, at Northwest Square denote high in IA, industrial attractiveness and business strength. This is similar to the star as in the BCG model. Okay, a portfolio in the southeastern
metric will be regarded as a dot situation. A cash cow situation will be at the southwest corner, and question mark situation will be at the north eastern corner. So boleh relate kan lah kat situ yang mana. Okay, dia lebih kurang sama, tapi yang ini lebih complicated sebab dia sekali dengan ada pengiraan dia. Dia macam ni. Okay. IE metric, IE internal external metric. Yang ni pun lebih kurang sama, dimasukkan dekat dalam 9 quadrant juga. Okay, tapi yang ini dia lebih kepada SWOT analysis. Okay, habis dah. Okay, dia lebih kepada SWOT analysis sebab dia internal and external. So dia nak tahu apakah internal factor and external factor yang mempengaruhi kedudukan produk-produk tersebut. Kalau produk tu diletakkan dekat position yang sebegini, maka dia punya strategis dia, kalau tengok nombor 159, hold and maintain. Maksudnya dia kena buat product development, kena add product values, macam-macam lah dia kena buat concentrate, diversification. Tapi kalau harvest and diverse, ini lebih kena buat conglomerate diversification, liquidation and so forth lah. Kalau growth and build, ini lebih kepada product development tadi, maintain. Okay, so itulah dia chapter 10. Saya ulang balik, chapter 10 ni yang paling utama adalah awak kena tahu bagaimana nak applykan BCG metric dalam strategi lah. Sebab nanti soalan final akan lebih tertumpu pada BCG metric. Okay, so itu saja. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanyalah dalam grup. Okay, Assalamualaikum.